Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyatun Redha binti Muhammad Ropi. Hari ini saya dan dua ahli kumpulan saya lain iaitu Muhammad Fadil dan Aida Alia akan melaksanakan tugasan kedua bagi subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia, kod MPU 3052 yang berkehendaki kami untuk menilai isu-isu kontemporari tamadun Islam dan Barat dari sudut hegemoni Barat dan globalisasi terhadap media, ekonomi, politik, sosial dan hak asasi manusia yang memberi kesan terhadap tamadun Malaysia. Okey, definisi hegemoni. Definisi hegemoni ialah istilah hegemoni berasal daripada istilah Yunani iaitu hegestai yang bermaksud to lead. Konsep hegemoni banyak digunakan oleh ahli sosiologi untuk menjelaskan fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. Perkataan hegemoni dalam perkataan Inggeris iaitu hegemoni membawa maksud pengaruh atau penguasaan. Perkataan hegemoni dalam kamus bermaksud pengaruh atau dominasi ini merangkumi pelbagai sudut seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, ketenteraan, pendidikan, perundangan dan sebagainya. Secara jelas, hegemoni sebenarnya bermaksud dominasi atau dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok yang lainnya dengan atau tanpa ancaman kekerasan sehingga idea-idea yang diketengahkan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang sangat wajar iaitu common sense. Dalam hegemoni, kelompok yang mendominasi berhasil mempengaruhi kelompok yang didominasi untuk menerima nilai-nilai moral, politik dan budaya dari kelompok dominan iaitu kelompok yang berkuasa. Perluasan pengaruh ke atas negara lain telah digunakan oleh Amerika Syarikat sebagai dasar untuk mewujudkan negara sekutu atau hubungan sateliti dalam meluaskan jaringan pengaruhnya. Penjajahan bentuk baru ini telah bermula selepas bermulanya perang ekonomi, intelektual, diplomatik, budaya dan ideologi. Contohnya, Barat terus-menerus untuk menuduh kumpulan Islam iaitu Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama telah menggerakkan kuasa ketenteraannya di bumi Asia Barat dengan alasan ingin menghapuskan kumpulan pengganas ini. Hegemoni Barat dalam politik dan sosial adalah untuk mengukuhkan kedudukan untuk mengetengahkan idea bahawa Islam ganas, ekstrim, fanatik, tiada toleransi dan Islamlah yang bertanggungjawab ke atas segala keganasan dunia pada hari ini. Okey, seterusnya ialah pengenalan. Pengenalan bagi ini ialah dominasi tamadun Barat sampai ke kemuncaknya apabila gerakan Zionis dengan kekuatan ekonomi, media dan politik di Amerika Syarikat dan Eropah untuk mengambil alih hegemoni tersebut dan digantikan dengan tamadun Yahudi Zionis yang mencengkam dunia sehingga hari ini. Tamadun Zionis Yahudi pada abad ke-21 mendeриtai krisis kemanusiaan yang agak parah akibat daripada hegemoni Zionis Yahudi yang menunggangi Amerika Syarikat untuk meneruskan agenda Zionis untuk mencengkam dunia. Sebagaimana kaum Aus dan Khazraj diadu domba oleh masyarakat Yahudi di Madinah sebelum kedatangan Islam, begitulah juga yang sedang berlaku pada masa kini. Mereka kini mengadu domba umat Islam dan Kristian Barat dengan pelbagai cara melalui kekuatan yang ada. Dengan penguasaan media cetak dan elektronik, mereka memastikan agenda pemusuhan diteruskan di samping untuk melemahkan generasi muda dengan budaya hedonistik dan satanik. Allah telah berfirman, sesungguhnya engkau dapati yang paling keras memusuhi orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat yang ke-82. Dan yang kedua, Allah telah berfirman sekali lagi, dan telah kami buat keputusan untuk Bani Israel di dalam kitab, sesungguhnya kamu akan membuat bencana di muka bumi 2 kali dan kamu menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat ke-4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Alia binti Muhammad Idris akan meneruskan pembentangan tentang isu-isu kontemporari tamadun Islam dan Barat dari sudut hegemoni Barat dan globalisasi terhadap media dan ekonomi yang memberi kesan terhadap tamadun Malaysia. Baiklah, saya akan mulakan pembentangan tentang isu dari sudut media. Yang pertama, media massa memainkan peranan yang penting dalam penyebaran maklumat dan informasi. Okey, maksudnya dekat sini, media massa ni memainkan peranan yang penting dalam penyebaran maklumat dan informasi khususnya dalam konteks pembangunan tamadun bagi sesebuah bangsa.
Barat menjadikan media komunikasi sebagai alat utama untuk menyebarkan maklumat. Globalisasi yang diperkenalkan oleh Barat menjadikan media komunikasi sebagai alat utama yang mampu menyebarluaskan segala maklumat. Oleh kerana Barat ni dia menguasai media komunikasi dunia, jadi segala berita dan maklumat yang disiarkan di seluruh dunia adalah lebih berpihak kepada mereka, dan negara yang tidak bersekongkol dengan mereka, khususnya negara-negara Islam, mereka akan tindas. Seperti yang kita tahu, dengan kecanggihan teknologi internet, komputer, segala ilmu dan maklumat tu boleh diakses dengan mudah oleh sesiapa sahaja di dunia ni. Barat ni dia sebagai pengasas alat komunikasi dunia ni, dia mampu menjadi kuasa pertama yang menghasilkan banyak syarikat-syarikat media cetak. Contohnya media elektronik, kerana media di bawah kawalan mereka. Jadi segala berita dan maklumat tentunya menyebelahi mereka. Maka apabila media di bawah kawalan Barat, agensi berita Barat ni dia memainkan peranan atau bertindak untuk mengolah sesuatu berita atau maklumat tentang sesuatu peristiwa tu mengikut kacamata mereka. Kenapa? Sebabnya mereka ni memiliki pengaruh yang besar dan mereka bebas untuk mengubah sesuatu fakta atau maklumat tu yang betul menjadi palsu. Jom kita lihat contohnya adalah agensi berita antarabangsa, terutamanya dari Amerika Syarikat, menentukan dengan meluasnya bagaimana maklumat tentang peristiwa antarabangsa tu dia diolah dan dipersembahkan kepada masyarakat dunia. Selain itu, pihak Barat juga dia menggunakan media mereka untuk melemparkan pelbagai tuduhan palsu pada negara-negara Islam. Sebagai contoh, kita dapat lihat pertubuhan Islam yang aktif dalam bidang dakwah ni menjadi mangsa media Barat. Contoh tuduhan-tuduhan yang dilemparkan adalah mereka sering dikaitkan dengan kegiatan keganasan yang menggugat keamanan dunia. Maka kegiatan mereka seperti Tabligh, Taliban, Mujahidin dan Ikhwanul Muslimin ini diharamkan atas sebab tuduhan kegiatan keganasan. Seterusnya, kesan terburuk globalisasi media yang dirasai oleh masyarakat Muslim terutamanya di Malaysia ialah kebanjiran maklumat yang tidak berguna. Kita sedia tahu bahawa lambakan maklumat yang tak berguna ini amat mudah untuk diakses dengan kecanggihan teknologi maklumat yang terkini. Seperti yang kita dapat lihat pada zaman kini, bukan sahaja orang dewasa, malah remaja ataupun kanak-kanak yang masih di peringkat sekolah rendah juga sudah memiliki telefon pintar sendiri. Apa yang lebih merisaukan lagi ialah fenomena kebanjiran maklumat yang tidak berguna ni lebih mudah untuk menarik minat anak-anak muda sekarang ni dan juga remaja yang sedang meningkat naik. Maka maklumat palsu atau maklumat yang tidak berguna ini sukar untuk dibendung daripada terus mengalir ke dalam masyarakat kita. Selain itu, bagi kesan yang kedua ialah masyarakat Melayu juga terdedah dengan rancangan hiburan Barat. Berkaitan dengan rancangan hiburan Barat ini sudah berkali-kali dibahaskan kerana kebanyakan jalan cerita mereka adalah tidak sesuai untuk tontonan umum. Ini adalah kerana rancangan hiburan Barat ni dia sering memaparkan pergaulan bebas antara lelaki dan wanita tanpa batasan dan halangan, dan terdapat juga adegan-adegan yang tidak sesuai untuk tontonan umum. Namun begitu, oleh kerana rancangan televisyen kita ni memaparkan juga saluran daripada negara Barat, maka kita tidak dapat mengelak dari menonton saluran yang dikeluarkan oleh mereka. Maka kesan yang kita dapat lihat pada remaja zaman kini yang terpengaruh dengan kehidupan orang-orang Barat adalah seperti cara mereka berpakaian, cara mereka bersosial dan cara hidup mereka banyak mengikuti orang Barat.
terdapat juga remaja-remaja yang mengagumkan artis-artis dari Korean pop, iaitu dari negara barat atau dari negara Korea. Maka kita dapat lihat sebenarnya banyak ya kesan media terhadap tamadun Malaysia. Baiklah, saya akan teruskan dengan isu-isu dari sudut ekonomi. Seperti yang kita tahu, globalisasi ekonomi ini berlaku dalam aspek perdagangan, kewangan dan pelaburan apabila dasar-dasar kerajaan yang mengawal ekonomi asing daripada mempengaruhi ekonomi tempatan ini semakin longgar dan ekonomi tempatan ini terpaksa mengikut rentak ekonomi asing. Maka apabila ekonomi tempatan ini terpaksa mengikut rentak ekonomi asing, akhirnya ekonomi tempatan ini akan dipinggirkan. Bagaimana ia boleh berlaku? Ia boleh berlaku dengan mudah akibat perubahan teknologi di mana mata wang boleh dipindahkan, mata wang boleh diniagakan dan saham boleh dibeli dengan mudah. Dalam globalisasi ekonomi, kadar mata wang yang tidak tetap dan pasaran modal yang terbuka akan menyebabkan banyak spekulasi mula muncul dan seterusnya akan membawa kepada manipulasi mata wang dan juga saham. Kemudiannya, ia akan membawa kepada peranan 3 buah institusi yang menyebarkan globalisasi dan menguasai ekonomi dunia. Apa tu? Iaitu Dana Kewangan Antarabangsa, iaitu IMF, Bank Dunia dan juga Pertubuhan Perdagangan Sedunia, iaitu WTO. Pemberian bantuan ekonomi ini kepada negara-negara yang bermasalah seperti Indonesia, Meksiko dan juga Korea melalui Dana Kewangan Antarabangsa iaitu IMF sebenarnya percubaan Amerika Syarikat untuk meluaskan lagi hegemoninya melalui liberalisasi pasaran. Bagi kesan ekonomi terhadap tamadun Malaysia, seperti yang kita tahu, ekonomi negara kita ni banyak bergantung kepada negara asing. Sebab negara kita banyak bergantung kepada negara asing kerana negara kita ni merupakan negara yang membangun. Jadi kita akan sentiasa bergantung kepada negara barat. Kerana apa? Negara kita ni kurang maju dari segi teknologi, ekonomi, perdagangan dan sebagainya. Selain itu, setiap urusan yang dilakukan hanya akan menguntungkan pihak barat sahaja. Maksud dia dekat sini adalah apabila kita membuat hubungan diplomatik bersama negara luar, kebanyakannya untungnya hanya kepada pihak barat sahaja. Macam tu. Maka apabila setiap urusan hanya akan menguntungkan pihak barat sahaja, secara tidak langsung akan menjadikan negara-negara yang membangun seperti negara kita, negara Malaysia, sukar untuk mendapat keuntungan yang lebih untuk membangunkan negara kita dan juga untuk menampung keperluan rakyat. Seterusnya, bagi aspek politik pula, yang pertama ideologi. Sektor politik telah digunakan oleh pihak barat sebagai medium untuk menyebarkan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan agama Islam. Globalisasi politik ini telah tersebar luas ke seluruh dunia kerana ia mampu menawarkan ilmu dan teknologi komunikasi yang mampu menyebarkan lagi maklumat tersebut dengan cara yang mudah, iaitu dengan hujung jari sahaja. Contohnya pada hari ini, politik antarabangsa dunia telah dikuasai oleh beberapa negara yang besar. Sebagai contoh, Barat, Amerika Syarikat, United Kingdom dan juga Rusia, yang secara tidak langsung menggambarkan dominasi kuasa barat tersebut. Yang kedua ialah sebagai kuasa besar, superpower, Amerika Syarikat turut menguasai PBB, iaitu Majlis Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan mampu untuk melakukan keputusan-keputusan politik yang boleh menjatuhkan orang Islam seperti Sekatan Ekonomi dan pencabulan hak. Sebagai yang kita dapat lihat sebagai contoh, keadaan di negara Iraq misalnya, iaitu Amerika Syarikat yang menguasai PBB dengan kuasa vetonya telah mencampurkan, telah
mengkucang-kacirkan politik dalaman Iraq. Hal ini menyebabkan seperti yang kita tahu, orang-orang Iraq kebanyakannya adalah orang Islam. Maka di sini kita dapat lihat orang Islam dengan senangnya ditindas oleh pihak Barat. Yang ketiga ialah Amerika Syarikat bertindak sebagai polis dunia. Mereka menyamar sebagai polis dunia untuk mengganggu urusan politik-politik negara kecil seperti Iraq melalui pemaksaan dan pengawalan anggota berkuasa yang ketat. Hal ini menyebabkan negara Iraq tersebut menjadi kucang-kacir kerana politik mereka telah diambil alih oleh pihak Barat. Seperti juga yang kita dapat lihat di persengketaan wilayah dan antarabangsa seperti di Somalia, Bosnia Herzegovina, Palestin, Kashmir, Iraq dan lain-lain. Kedudukan Amerika Syarikat sebagai kuasa besar dunia ini tidak boleh ditandingi disebabkan mereka memiliki kekuatan angkatan tentera yang besar serta senjata yang moden dan maju. Hal ini kerana dahulu setelah tamatnya Perang Dingin dan Soviet Union digulingkan, Amerika Syarikat telah muncul sebagai satu kuasa besar yang digeruni dan tidak mampu ditandingi oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Seterusnya kita sambung kepada kesan terhadap tamadun di Malaysia dalam aspek politik. Sebagai sebuah negara Islam, Malaysia juga tidak terkecuali untuk ditindas oleh pihak Barat. Sebagai contoh, suara Malaysia di Majlis PBB dianggap tiada makna kerana Malaysia ini merupakan sebuah negara yang kecil dan tidak memiliki kuasa veto, manakala Amerika Syarikat pula sebagai sebuah kuasa yang besar, mereka memiliki kuasa veto dan mampu bertindak sewenang-wenangnya terhadap negara-negara yang kecil dan lemah seperti Iraq, Palestin, Kashmir dan sebagainya. Sebagai contoh, seperti yang kita tahu, pihak Malaysia telah bertungkus lumus untuk menyelamatkan negara Palestin daripada kekejaman rejim Zionis. Namun suara mereka tidak didengarkan oleh pihak Barat kerana mereka tetap ingin menakluk kota Palestin tersebut. Okey, seterusnya kita sambung kepada hak asasi manusia. Yang pertama, Barat seperti yang kita tahu menggunakan kuasa tenteranya untuk menguasai negara-negara yang tidak sehaluan dan tidak sependapat dengannya. Mereka sering melemparkan tuduhan-tuduhan tanpa bukti yang kukuh untuk menuduh umat Islam sebagai umat yang memiliki orang yang mengamalkan keganasan. Semenjak itu, umat Islam sering dituduh, dicaci, dimaki dengan tuduhan yang tidak masuk akal dan pelbagai propaganda yang tidak berasas telah dicetuskan oleh pihak Barat. Yang kedua ialah untuk melaksanakan dasar luarnya, Amerika Syarikat sering menggunakan prinsip hak asasi manusia sebagai cara untuk menghukum negara-negara lain. Mereka telah membatalkan bantuan yang telah mereka berikan kepada negara-negara yang kecil ini dalam usaha untuk mempengaruhi negara-negara untuk lebih berperikemanusiaan terhadap rakyatnya sendiri. Sedangkan mereka menindas negara-negara yang kecil tersebut. Sebagai contoh, Zionis Yahudi, Zionis di Israel yang telah menindas umat Islam di Palestin melalui agenda terorisme di seluruh dunia. Yang ketiga ialah peristiwa-peristiwa letupan dan pengeboman di dunia ini sering dikaitkan dengan pengganasan umat Islam tanpa bukti-bukti yang kukuh. Umat Islam sering dituduh dan dikaitkan dengan aktiviti pengeboman rakyat. Orang Islam seringkali ditangkap tanpa bicara dan tidak diadili dengan sebetulnya, manakala pihak media Barat pula telah
menyebarkan berita yang palsu dan mengapi-apikan kebencian terhadap umat Islam. Hal ini menjadikan orang berprasangka dan berfikiran negatif terhadap umat Islam. Sebagai contoh, aktiviti pengeboman berani mati seperti pembunuhan rakyat Palestin oleh rejim Zionis tidak diendahkan oleh pihak barat. Selain itu, mereka juga mengebom rakyat Afghanistan dan rakyat Iraq kerana atas alasan mereka menganggap korban tersebut terpaksa dilakukan atas nama hak asasi dan demokrasi. Kerana mereka menganggap umat Islam tersebut pengganas, maka mereka boleh mengebom sesuka hati mereka. Dan yang terakhir ialah seperti yang kita tahu, tragedi 11 September 2001, iaitu pengeboman bangunan World Trade Center di Amerika Syarikat yang sebenarnya dirancang oleh pihak mereka, dan pihak barat telah menuduh umat Islam telah menuduh umat Islam yang melakukan pengeboman jet tersebut, sedangkan mereka sengaja melakukan perkara tersebut untuk menghalalkan tindakan Perdana Menteri Amerika Syarikat pada waktu itu, iaitu George Bush, untuk mengebom dan membenci umat Islam sewenang-wenangnya. Seterusnya, kita sambung kepada kesan terhadap tamadun di Malaysia dalam aspek hak asasi manusia. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia adalah negara yang mengamalkan agama Islam sebagai agama rasmi. Oleh itu, amalan seperti gay, lesbian, gay, bisexual dan transgender amatlah tidak dibenarkan untuk diamalkan di Malaysia. Oleh kerana amalan-amalan tersebut tidak dibenarkan untuk diamalkan di Malaysia, maka pihak barat telah memandang rendah dan melihat negara kita sebagai negara yang mundur kerana tidak mempertahankan hak asasi manusia. Kerana bagi mereka, amalan LGBT ini merupakan antara hak asasi manusia. Oleh itu, apabila amalan LGBT ini tidak dapat diamalkan di Malaysia, maka mereka menganggap Malaysia telah mencabuli hak asasi manusia. Seharusnya kita sebagai umat Islam hendaklah tegas dalam memperjuangkan agama kita. Seterusnya ialah aspek sosial. Apabila kita membincangkan sosial dalam konteks kursus ini, kita lebih melihat kepada sosial sebagai satu konsep yang diketengahkan dalam bidang pengajian sosiologi. Tapi pada asalnya, sosial adalah perkataan yang dipinjam daripada bahasa Inggeris, iaitu social. Terdapat dua makna umum dalam penggunaan biasa perkataan sosial dalam bahasa Inggeris. Social atau sociable. Dalam kebudayaan dan masyarakat Inggeris, sociable membawa maksud seseorang yang cuba membuat baik dan membuat kawan dengan sesiapa sahaja. Orang tersebut dianggap sebagai baik dalam masyarakat Inggeris. Perbuatan ini mempunyai nilai yang agak berbeza dalam masyarakat Melayu yang menganggap orang yang sosial selalunya melampaui batas-batas budaya, dan oleh yang demikian, orang tersebut dikatakan orang yang jahat dan tidak baik. Pada hari ini, dunia barat terutama Amerika Syarikat telah membanjiri dunia dengan pengeksportan budayanya. Berlaku pertukaran dan penyertaan simbol yang mencerminkan kehidupan manusia dari segi gaya hidup, kepercayaan, cita rasa dan lain-lain dari barat dibawa ke dunia luar. Antara cabaran globalisasi yang perlu diperbahaskan adalah cabaran ke atas aspek sosial budaya. Golongan muda sebahagian besarnya sudah terheret dalam proses globalisasi sosial budaya. Golongan belia akan menjadi dan terus menjadi sasaran utama globalisasi yang didalangi oleh syarikat-syarikat multinasional dan transnasional. Dalam kegairahan untuk mengejar gaya hidup ala barat, anak-anak muda ini secara umumnya kini sudah tidak merasa bersalah dan kian lebih gairah untuk membuat gaya peniruan secara bulat-bulat daripada budaya hidup barat. Pengamatan yang jelas dapat membuktikan fenomena ini adalah menerusi kesan-kesan globalisasi budaya yang berikut. Okay, yang pertama ialah budaya barat, budaya
budaya barat yang diambil daripada budaya makan, iaitu pelbagai jenis makanan barat yang telah dapat dinikmati dan semakin popular di seluruh dunia. Contohnya, spaghetti, pizza, pasta, minuman burger seperti Coca-Cola, Pepsi dan restoran franchise seperti McDonald, KFC dan sebagainya. Yang kedua ialah budaya fashion. Anak-anak muda semakin gairah untuk mengikuti segala perubahan fashion yang berlaku di barat. Contohnya seperti alat-alat makeup, contohnya Maybelline, Christian Dior, Versace, Bonia, Pedini dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah budaya hidup. Okey, majlis-majlis sosial yang menunjukkan acara-acara ala barat serta dunia lakonan dan pembikinan filem cara barat telah berlaku dan amat kerap kita lihat di Malaysia pada hari ini. Dan yang seterusnya ialah budaya muzik dan hiburan seperti muzik jazz, rock, disco dan yang terkini muzik black metal yang telah mula menguasai dunia, iaitu dan budaya hiburan seterusnya ialah tempat hiburan seperti Disneyland, Universal Studio yang juga diadakan di luar Amerika dan juga ada di Malaysia dan juga di sekitar-sekitar negara kita. Okey, kesan terhadap tamadun Malaysia daripada pengaruh sosial barat ialah kita telah melihat satu pengaruh globalisasi, iaitu pengaruh budaya yang kuat dari US memberi cabaran kepada golongan muda dalam proses globalisasi sosial budaya. Pengaruh lebih kepada cara berfikir dan dianggap moden, iaitu berfikiran terbuka. Pemikiran yang terbuka ini contohnya masyarakat sudah kurang untuk mempercayai tentang perkara-perkara yang digelar pantang larang, petua dan lain-lain, dan sesetengahnya orang telah menganggapnya sebagai perkara yang kolot dan karut. Okey, barat juga telah mengamalkan sosial kekeluargaan yang tidak sesuai diamalkan oleh kita. Sebagai contoh, barat mula mengiktiraf bersedudukan tanpa nikah, pasangan sejenis iaitu LGBT dan keibubapaan tunggal dan lain-lain. Perkara ini amat bercanggah dan tidak sesuai sama sekali dengan masyarakat Islam di Malaysia kerana tamadun Islam kita telah mengamalkan untuk kehidupan sosial yang terbaik seperti menjaga batas, sopan dan beradab, tegas dan hormat, meletakkan akidah sebagai syarat utama. Maknanya pengaruh-pengaruh barat daripada aspek sosial amatlah bercanggah dan tidak membawa perkara yang positif sama sekali daripada dalam budaya kita dan amat memberi kesan negatif kepada golongan muda kita pada hari ini. Okey, seterusnya barat ni juga berusaha untuk mencari alternatif lain, cara lain untuk menggantikan institusi kekeluargaan dan antaranya alternatif yang dicadangkan ialah bersekedudukan tanpa nikah, iaitu pasangan sejenis ataupun keibubapaan tunggal, kehidupan berkelompok dan didikan anak secara profesional. Okey, ayat ini telah diambil daripada Eliot 1986. Beliau telah menyatakan hal tersebut. Okey, perkara ini juga melanda masyarakat timur termasuk Malaysia secara perlahan-lahan, namun institusi kekeluargaan masyarakat Islam di Malaysia masih utuh dengan berlandaskan Islam. Maknanya kita belum sepenuhnya dipengaruhi perkara negatif daripada barat. Kita masih mengutuhkan dengan berlandaskan tamadun Islam. Okey, seterusnya kesan yang ada juga terhadap tamadun Malaysia melalui pengaruh kesenian barat, iaitu dunia mula diperkenalkan dengan aliran-aliran muzik barat yang pelbagai, antaranya kumpulan-kumpulan artis yang beraliran rock, ballad, pop, jazz dan sebagainya. Setiap aliran ini mempunyai identiti dan imej yang tersendiri, iaitu seni hiburan barat ini menjadi ikutan ataupun trend negara lain, termasuklah Malaysia salah satunya negara yang mengikut trend-trend tersebut. Ini kerana ini menyebabkan seni tradisional sudah dipinggirkan sehingga ke hari ini. Maka kita punya tradisional ataupun original seni hiburan kita telah semakin lama semakin pudar dan semakin dilupai kerana seni hiburan barat mula diterima oleh masyarakat di Malaysia. Maka mereka mengubah kepada style hiburan barat, lebih kepada style hiburan barat dan kurangkan original style kita, style Malaysia. Okey, seterusnya ialah seni reka bentuk pula. Boleh dilihat daripada bangunan-bangunan yang terdiri dengan reka bentuk yang dianggap moden oleh orang ramai. Contohnya, menara berkembar Petronas contohnya dibina dengan berkonsepkan silinder yang diideakan oleh barat. Maka bangunan-bangunan sekarang yang kita tengok yang tinggi-tinggi di Kuala Lumpur, di
di kota-kota yang besar lebih kepada seni reka bentuk barat. Maknanya mereka lebih mengambil idea daripada barat dan kurang idea sendiri, idea daripada asas Malaysia itu sendiri, asas orang Melayu sudah semakin pudar dan semakin hilang. Okay, secara kesimpulan yang juga, kebangkitan tamadun barat selepas kejatuhan kerajaan Islam Sepanyol telah membuka era baru kepada dasar penguasaan barat terhadap negara lain, terutamanya negara Islam. Kebangkitan yang diiringi dengan pelbagai kemajuan ketenteraan, ekonomi dan kewangan telah menjadikan barat sebuah negara kuasa yang maju yang menggunakan kuasa mereka untuk kepentingan diri mereka sendiri. Barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat telah menjalankan pelbagai dasar luar yang kononnya untuk menegakkan keadilan, namun semuanya ternyata hanya retorika semata-mata. Bagi mereka, sesiapa sahaja yang tidak menyokong mereka akan dikenakan pelbagai tindakan, antaranya sekatan bekalan makanan, sekatan daripada segi perubatan, ekonomi dan lain-lain. Inilah yang dialami oleh negara-negara Islam yang cuba untuk mencari keadilan sebenar yang diperkatakan oleh Barat. Negara-negara miskin dunia tidak ketinggalan ditindas, iaitu melalui bantuan tabung mata wang dunia. Namun sebenarnya di sebalik bantuan itu, negara tersebut terus ditindas sehingga ke hari ini. Inilah senario semasa yang dialami oleh dunia, lebih-lebih lagi selepas berakhirnya Perang Dingin di mana kuasa Amerika Syarikat semakin melampaui batasan. Lebih-lebih lagi apabila globalisasi yang mereka cipta dan war-warkan telah mula meresap dalam setiap inci kehidupan manusia di dunia hari ini. Kehidupan bertamadun dalam konsep globalisasi sentiasa menghadapi pelbagai bentuk cabaran. Namun, bukanlah satu ketetapan bahawa Barat akan selamanya mendominasi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan bahawa yang bermaksud balasan yang demikian itu ialah kerana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dikurniakannya kepada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada mereka sendiri, dan ingatlah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Anfal ayat yang ke-53. Seterusnya, untuk membentuk arus globalisasi yang baru yang memenuhi keperluan insani, mengubah Islamfobia kepada hegemoni Islam ke alam sarwa jagat untuk mencabar hegemoni Barat yang merosakkan insafilah sejarah wahai pemuda, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud Islam akan bermula dengan keadaan dagang. Ia akan kembali dagang. Beruntunglah orang yang berpegang dengan Islam ketika ia dagang. Hadis riwayat Muslim. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.